Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rabiatul Adawiyah binti Afendi, wakil daripada kumpulan kami untuk menjalankan temu bual berdasarkan tajuk kajian kami iaitu cabaran guru untuk menetapkan hukuman yang relevan kepada pelajar pada masa kini. Pada hari ini saya akan menemu bual salah seorang daripada guru iaitu Puan Norizam binti Ibrahim yang berkhidmat di Sekolah Menengah Kebahasaan Keroh, Kuala Kerai, Kelantan. Beliau merupakan guru subjek kimia yang telah berkhidmat selama 16 tahun. Okay, sekarang saya bersama dengan Puan Norizam. Boleh Puan ceritakan sedikit biodata Puan? Okay, nama saya Norizam binti Ibrahim. Saya pernah berkhidmat selama 16 tahun di dalam bidang perguruan. Saya mula berkhidmat pada 3 hari bulan 8 2004 di SMK Paluh, Keluang, Johor sehingga 31 Disember 2008. Seterusnya saya berkhidmat pada 1 hari bulan 1 2009 hingga 31 Disember 2016 saya berkhidmat di SMK Batu Melintang, Jeli, Kelantan, dan sekarang saya berkhidmat di SMK Keroh, Kuala Kerai bermula pada 1 hari bulan 1 2017 sehinggalah sekarang. Okey, kita beralih kepada tajuk kajian kita pada hari ini. Pada awal tahun ini, negara kita telah dikejutkan dengan viralnya seorang ustazah merangkak di dalam kelas setelah dipaksa oleh salah seorang daripada ibu bapa kerana anaknya telah didenda sebelum situasi tersebut. Kenapa kami memilih tajuk ini? Kerana ingin mencari solusi bagi situasi ini. Okey, soalan pertama saya cikgu, apakah jenis hukuman yang biasanya dilakukan di sekolah? Jenis hukuman yang ada di sekolah bergantung kepada kesalahan ataupun kesilapan yang dilakukan oleh pelajar. Terdapat 2 jenis hukuman, iaitu hukuman yang ringan serta hukuman yang berat. Sebagai contoh, bagi kesalahan memonting, merokok, itu diklasifikasikan sebagai hukuman berat. Sementara untuk hukuman ringan contohnya pelajar melawan arahan guru dan sebagainya lah. Artinya cikgu, sebelum terjatuhnya satu hukuman, mestilah ada terdapat aspek-aspek yang perlu ditekankan, betul cikgu? Okey, betul. Sebelum hukuman dijatuhkan kepada seseorang pelajar, kita terdapat SOP yang perlu diikuti oleh guru disiplin dan pihak pentadbir lah, untuk mengambil kira jenis hukuman yang sesuai dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelajar. Pihak sekolah tidak boleh sewenang-wenangnya menjatuhkan hukuman terhadap pelajar tanpa usul periksa kesalahan yang dilakukan oleh pelajar. Jadi sebarang tindakan yang diambil oleh sekolah semestinya mengikut SOP yang telah digariskan dan ditetapkan oleh pihak kerajaan. Okey cikgu, jadi setelah terjatuhnya hukuman, sejauh manakah keberkesanan hukuman tersebut kepada pelajar? Adakah dia akan mempengaruhi perwatakan atau tindakan pelajar tersebut? Sebagai contoh, jika pelajar tersebut mengambilnya secara positif, jadi pelajar tersebut akan mengikut arahan. Manakala jika pelajar tersebut mengambilnya secara negatif, adakah pelajar tersebut akan memberontak atau melakukan vandalisme atau terus melakukan kesalahan-kesalahan yang lain? Biasanya untuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelajar memberikan kesan positif kepada pelajar. Jadi sebabnya hukuman yang dijatuhkan oleh sekolah biasanya sangat bersesuaianlah dengan kesalahan pelajar. Jadi disebabkan oleh hukuman tidak dijatuhkan dengan sewenang-wenangnya. Maksudnya kita tidak bias dalam melakukan hukuman. Dan inilah yang menyebabkan kesan positif terhadap pelajar. Biasanya susahlah untuk melihat kesan negatif seperti yang dinyatakan oleh saudari tadi, seperti memberontak dan sebagainya. Kebiasaannya
lebih kepada kesan positif. Pelajar akan lebih ingin belajar dan tidak lagi mengulangi kesilapan yang dilakukan. Berdasarkan pengalaman saya lah cikgu, semasa persekolahan dahulu, kebanyakan daripada rakan-rakan saya setelah mereka dipanggil oleh guru disiplin, diberi nasihat oleh kaunselor, mereka akan pulang ke asrama dan memberontak dengan melakukan vandalisme. Betul seperti yang saya dah katakan tadi. Sememangnya pelajar juga adalah manusia biasa. Apabila dijatuhkan hukuman, biasanya pada peringkat awal pelajar akan memberontak. Tapi lama kelamaan pelajar boleh menerima kenyataan tersebut dan mungkin akan fikirkan kembali kesilapan serta kesalahan yang telah dilakukan, dan biasanya pelajar tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang telah dilakukan. Kita beralih kepada soalan seterusnya. Apakah kesan sekiranya guru melaksanakan hukuman yang melampau atau berlebihan kepada pelajar? Kesilapan guru dalam memberikan hukuman melampau sebenarnya adalah kes-kes terpencil. Mungkin kadang-kadang guru tersebut tidak dapat mengawal perasaan marahnya kerana sikap pelajar sendiri. Tapi bagi soalan sadari, kesan terhadap pelajar tersebut disebabkan oleh pelajar kita sekarang ini sangat manja. Biasanya pelajar ni akan sedikit memberontak lah. Dia tidak ingin ke sekolah, tidak mahu membuat kerja rumah, dan sukar untuk memahami, untuk mematuhi, untuk mematuhi arahan guru yang seterusnya. Okey cikgu, selain daripada guru, adakah pihak kaunselor juga memainkan peranan penting dalam menetapkan hukuman yang relevan? Pihak kaunselor sangat memainkan peranan dalam melichinkan lagi pelaksanaan hukuman terhadap pelajar yang telah melakukan kesalahan, kerana ia sangat berkaitan dengan SOP yang telah ditetapkan, iaitu seharusnya pelajar tersebut perlu menjalani kaunseling terlebih dahulu dengan pihak kaunselor, serta pihak kaunselor juga boleh mengenal pasti apakah punca-punca yang menyebabkan tindakan oleh pelajar tersebut. Okey, seperti yang cikgu cakap sebentar tadi, pelajar sekarang susah untuk menerima sesuatu hukuman kerana mereka terlalu manja. Jadi di sini cikgu, adakah persetujuan daripada pihak ibu bapa juga diperlukan untuk menentukan sesuatu hukuman? Sebenarnya tidak timbul persoalan perlu atau tidak untuk meminta kebenaran ibu bapa bagi melaksanakan hukuman terhadap pelajar. Disebabkan oleh hukuman yang ada adalah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Jadi guru-guru tidak akan mengambil tindakan melampau ataupun melebihi apa yang telah digariskan untuk mengelakkan masalah berbangkit di kemudian hari. Seperti yang kita tahu, ibu bapa dapat berhubung dengan sekolah melalui PAKBG kerana PAKBG wajib dijalankan oleh setiap sekolah di Malaysia. Jadi di sini cikgu, bagaimana dengan pelibatan PAKBG di sekolah? Adakah aktif atau tidak aktif? Alhamdulillah, setiap sekolah di Malaysia ada PAKBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Namun pada hari ini, malangnya lah, sebab penglibatan ibu bapa adalah kurang aktif. Biasanya yang hadir kepada dalam mesyuarat PIBG hanyalah untuk PIBG. Syukur alhamdulillah kerana setiap sekolah di Malaysia kita ada PIBG, iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru, yang sepatutnya memainkan peranan yang sangat penting bagi menghubungkan pihak sekolah dan juga masyarakat sekitar lah. Sebab kebiasaannya setiap AJK PIBG yang dilantik adalah mewakili kampung-kampung kecil yang melibatkan pelajar yang berada di sekitar sekolah. Bagi memastikan semua maklumat yang ingin disalurkan oleh sekolah sampai kepada ibu bapa serta pelajar pada masa-masa tertentu. Namun malangnya, pada hari ini penglibatan ibu bapa dalam PIBG kurang aktif. Hanya segelintir saja ibu bapa yang hadir dalam mesyuarat PIBG
Yang mana mesyuarat PIBG ni sangat penting dalam membincangkan masalah pelajar, membincangkan masalah yuran dan sebagainya lah. Biasanya ibu bapa yang hadir dalam mesyuarat PIBG ni adalah ibu bapa yang sangat cakna kepada anaknya, yang sangat ingin tahu bagaimana keadaan sekolah serta bagaimana keadaan anak-anak di sekolah. Pada zaman sekarang Kak Cikgu, seperti yang Cikgu cakap, ibu bapa tak datang ke mesyuarat PIBG. Malah mereka menggunakan media sosial sebagai satu tempat untuk membangkang sesuatu hukuman yang dijalankan di sekolah tanpa usul periksa kenapa pihak sekolah melakukan tersebut. Jadi apa komen Cikgu berdasarkan situasi ini? Pada pendapat saya lah, ni pendapat pribadi saya, kesan daripada komen-komen negatif yang dilontarkan oleh ibu bapa di dalam media sosial sebenarnya lebih pada membawa kesan buruk kepada nama pihak sekolah serta ibu bapa tersebut juga. Semestinya apabila pandangan negatif dikeluarkan di dalam media sosial, maka netizen ataupun pembaca media sosial juga akan mengeluarkan pendapat masing-masing. Dan seterusnya akan memberikan impak negatif kepada kedua-dua pihak. Seharusnya sekiranya ada sebarang masalah, ibu bapa tidak seharusnya memberikan komen ataupun menguar-uarkan di media sosial. Sepatutnya berhubung terus dengan pihak sekolah, sebab kita ada kaunselor dan kita ada penolong kanan, yang kita ada pengetua yang boleh kita bincangkan masalah yang wujud serta selesaikan semua masalah. Ini demi kebaikan pelajar-pelajar kita tanpa mencemarkan nama baik kedua-dua pihak. Seperti kita menarik rambut di dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak ikhlas. Cikgu, saya setuju. Rentetan daripada soalan tersebut Cikgu, saya ingin menanyakan pendapat Cikgu terhadap isu-isu semasa yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman yang tular di negara kita ini. Jadi saya merujuk kepada perkara yang telah dinyatakan oleh saudari pada awal perbincangan kita tadi, iaitu ustazah yang merangkap yang dikenakan hukuman oleh ibu bapa. Sebenarnya secara tidak langsung apabila video ini ditularkan di dalam media sosial, menjatuhkan profesion keguruan serta menjatuhkan maruah ibu bapa tersebut, menunjukkan bagaimana pandangan ibu bapa tersebut terhadap profesion perguruan ataupun jasa guru tersebut terhadap anaknya. Seolah-olah guru tersebut langsung tidak menyumbangkan jasa serta tidak mendidik anaknya. Sedangkan kita tahu seorang guru, seharusnya tugas seorang guru adalah mendidik anak-anak dan memastikan setiap anak-anak berjaya. Sepatutnya perkara ini tidak berlakulah di dalam masyarakat kita yang beragama Islam, yang penuh dengan sifat malu, dan yang bagi orang Melayu pula yang diasuh dengan nilai-nilai murni dan adab sopan. Jadi video tersebut seolah-olah melanggar semua adat, semua ajaran agama kita. Dan seperti yang kita tahu, di akhir kisah daripada video tersebut, didapati ibu bapa tersebut telah datang ke sekolah dan memohon maaf daripada pihak pengurusan sekolah. Jadi di situ kita nampak sebagaimana egonya ibu bapa. Jadi kita tidak seharusnya menidakkan jasa yang telah disumbangkan oleh guru serta peranan besar yang dimainkan oleh guru dalam memastikan anak-anak kita, dalam mendidik anak-anak kita menjadi orang yang berguna.
Itu saja. Jadi cikgu, secara kesimpulannya, bagi mengelakkan situasi ini daripada berlaku, adakah guru sewajarnya tidak bersikap tegas dalam mendidik para pelajar? Okey, seharusnya bagi saya lah okey, setiap guru seharusnya tegas di dalam kelas okey, bagi memastikan kawalan kelas kita serta PDP dapat dilaksanakan dengan lancar. Okey. Apabila kawalan kelas kita berjaya, maka secara automatik okey, pengajaran dan pembelajaran dapat disampaikan dengan berkesan kepada pelajar. Secara tidak langsung, pelajar-pelajar telah dididik untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, sama ada berada di dalam sekolah ataupun juga di luar daripada sekolah. Namun guru yang tegas tidak semestinya guru yang garang. Guru yang tegas juga boleh mengambil hati pelajar dengan pelbagai lagi kaedah semasa PDP ataupun semasa waktu bersama dengan pelajar. Okey, yang penting guru perlu cakna dengan keadaan pelajar serta perubahan sikap pelajar. Okey, dari situ guru dapat kenal pasti masalah-masalah yang dihadapi pelajar ataupun bentuk-bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada pelajar. Jadi cikgu, terima kasih kerana meluangkan masa untuk menjawab segala persoalan saya untuk sesi temu bual ini. Sebelum saya menamatkan temu bual ini, saya meminta maaf kerana telah mencuri masa cikgu bersama keluarga untuk bercuti di musim PKP ini. Sebenarnya cikgu, kami telah bercadang dan memilih salah sebuah sekolah di negeri Perak iaitu Bahpira dengan UPSI untuk melakukan kajian ini. Namun disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, segala perancangan kami telah dipatahkan dan setiap ahli kumpulan kami telah berkuarantin di kampung halaman masing-masing. Tak mengapa Rabiatul. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan saya yang mempunyai pengalaman tak seberapa. Okey, dan saya mengucapkan semoga Rabiatul dan juga kumpulan berjaya serta mendapat keputusan yang cemerlang insya-Allah di peperiksaan yang akan datang. InsyaAllah. Terima kasih cikgu.